Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat maghfirah, keampunan Allah, kita dikurniakan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan kita baru saja melangkah masuk ke bulan Zulhijjah, kita termasuk di kalangan golongan yang fastabiqul khairat, kan, berlumba-lumba buat benda-benda baik, amal-amal soleh, buat ibadat, kumpul pahala sebanyak yang mungkin dalam 10 hari ini insya-Allah. Malam ni kita sambung balik kuliah kita, iaitu bagaimana pandangan ataupun pemikiran Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam mencadangkan cara-cara dan kaedah untuk merungkai, kan, masalah ataupun isu akidah di antara manhaj salaf dan manhaj khalaf. Penting kita tahu cara nak mendamaikan, mengharmonikan tanpa kita menggadaikan prinsip, kan. Kita memang nak damaikan, tapi tidak bermakna kita gadai prinsip, kan. Dan kita pula tidak boleh melampau dalam mempertahankan pendapat kita sendiri kalau perbezaan pendapat itu masih dalam ruang lingkup khilaf yang muktabar. Jadi itu tujuan kita belajar malam ni, tuan-tuan, tulisan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, cara-cara untuk merungkai, kan, isu akidah antara salaf dan khalaf. Jadi kita jangan terikut-ikut dengan akhlak orang yang habis debat pun dia masih nak perli-perli lagi. Kan, ada lagi yang tak puas hati. Kita kena matang, kan, kita kena matang. Kalau kita terbukti kita salah, kita kena terima, kan. Yang penting kita lihat kepada hujjah, kan, kita lihat kepada dalil, khususnya dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah yang dihuraikan oleh pendapat-pendapat ulama yang muktabar. Jadi hak mana yang pelik, yang ganjil tu, baiklah kita jauhi, kan. Itu cara yang lebih selamat. Apatah lagi isu itu melibatkan isu akidah, kan, isu akidah. Jadi malam ni, tuan-tuan, kita sambung 22 Roman, kan. Hari tu kita bincang 22 Roman sampai kepada 22 Roman, tahu kan, XX II tu, 22 Roman. Hari tu kita bincang sampai kepada perenggan yang kedua akhir tu, perbezaan antara ziarah kubur yang syar'i dengan ziarah yang bid'ah. Macam mana pasal minta tolong, berdoa dengan kubur yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kan. Jadi malam ni kita masuk usul ke-15. Bawah sekali, betul tak? Betul, eh? Usul ke-15 pula membincangkan tentang permasalahan tawassul. Ini masih lagi ringkasan, tuan-tuan. Dia yang detail nanti, yang terperinci bila masuk bab-bab yang ditulis khas oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Yang ni masih lagi kita kata intro lah. Masih lagi intro, tapi tak apa. Kita tengok apa yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jadi dia kata, pada perenggan akhir tu, muka surat 22 Roman, disebut usul ke-15, kan. Usul ke-15 pula membincangkan tentang permasalahan tawassul, kan. Tawassul dengan siapa tu? Dia kata tawassul dengan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain, serta bertawassul dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dalam kuliah yang lalu kita adalah sepintas lalu ulas kan tentang isu ada satu mahtafiz yang bercerita ataupun yang menyediakan satu kisah berkenaan dengan tawassul dengan wali-wali Allah. Jadi Dr. Yusuf Al-Qaradawi disambung, dia kata bertawassul adalah memohon sesuatu perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba tuan-tuan tengok. Ini definisi ataupun takrif yang diberikan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi tentang tawassul. Sebab tu kita kena cerdik tuan-tuan. Kita kena pandai dan cepat pick up bila kita belajar. Kalau kita slow pick up kita, bila orang dah terang pun dia tak faham-faham lagi. Itu masalah dia. Kita kata tawassul tu tak boleh. Bukan tawassul tu tak boleh. Cara dia orang ajarkan kepada masyarakat tu tak boleh. Dia kata kita larang tawassul. Kita bukan larang tawassul. Kita larang tawassul yang disebarkan dengan cara yang keliru. Itu yang kita larang. Jadi cuba tengok definisi yang diberikan oleh yang diberikan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab dia ni. Dia kata bertawassul, apa yang dimaksud dengan tawassul? Cuba tu tengok. Yang pertama dia sebut memohon sesuatu perkara. Kita ada benda yang kita nak minta. Kan? Benda yang kita minta tu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Itu tawassul yang betul. Bila kita minta dengan wali Allah, yang tu bukan tawassul. Kan? Bila kita minta dengan mayat dalam kubur, itu bukan tawassul. Tawassul ni minta kepada Allah. Tengok. Dia kata meminta atau memohon sesuatu perkara kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan nabi-nabi ataupun wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Melalui perantaraan nabi-nabi ataupun wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana dia kata ketinggian kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita cerita apa beza tawassul dengan nabi ni. Yang kata tawassul dengan nabi ni macam mana bentuk dia. Kita kena tahu beza tawassul yang syar'i kan dengan tawassul yang bid'i kan, yang bercanggah dengan syarak. Kita kena tahu beza. Baik. Pasal apa kita menggunakan wasilah kan, menggunakan perantaraan nabi ataupun wali Allah Subhanahu wa taala? Maka Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata kerana ketinggian kedudukan mereka di sisi Allah. Baik, lepas tu dia kata tempat permohonan tidak menjadi isu. Yang kita minta tu dia kata tak jadi isu kerana permohonan tu tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap sebut Allahumma ataupun ya Rabb ataupun Rabbana kan. Kita tetap sebut Allah. Kita tetap minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia kata perselisihan pandangan berlaku dalam isu perantara permohonan itu. Yang tu khilaf. Faham kan? Kita minta kepada Allah, yang tu tak ada khilaf. Kan? Jadi siapa-siapa yang bawa cerita minta dengan wali Allah, yang ni problem. Minta dengan mayat, orang dah mati, yang tu problem. Kan? Tapi minta dengan Allah, yang tu tak ada khilaf. Yang jadi khilafnya ialah isu yang kata perantaraan tu, wasilah tu, macam mana? Baik. Lalu disebut, dalam permasalahan ini, Imam Hasan Al-Banna mengatakan, ini adalah permasalahan amalan dan perbincangan cabang hukum sahaja. Hak mana furuk ni yang kata cabang hukum ni? Iaitu pasal isu perantaraan tu. Yang tu furuk dia kata. Tawassul bukan satu permasalahan akidah. Ulama-ulama besar aliran salafi sendiri turut mengakui perkara itu. Dia sebut kan, tokoh-tokoh besar aliran salafi sendiri mengakui perkara itu. Contoh dia kata kata-kata nukilan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dan kata-kata ulama salafi masa kini seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Saya dan kuliah saya memang susah nak sebut nama Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ni. Memang susah tuan-tuan. Sebab sebut nama Imam Ibn Qayyim pun orang dah cop dah. Tu baru Ibn Qayyim. Kan? Dah orang cop dah. Kalau sebut Muhammad bin Abdul Wahhab naya. Kan?
Tapi ini contoh tuan-tuan bagaimana Dr. Yusuf Al-Qaradawi disebut. Kan? Mana dia pun memperakui. Tiba-tiba kita di Malaysia ni lebih menunjuk pandai pula daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jadi dia kata ini nukilan daripada Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dan ulama salafi contemporary seperti Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi dia kata tidak ada artinya golongan yang menolak pandangan Imam Hasan Al-Banna. Maknanya dia nak bagi tahu bahawa apa yang dikemukakan oleh oleh Imam Hasan Al-Banna itu selari dengan pendapat Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga seperti Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Baik, lepas tu dia kata dalam penulisan ini penulis menerangkan secara ringkas dan mudah bentuk-bentuk tawassul yang mengikut syarak. Penulis turut menerangkan bentuk-bentuk tawassul yang bertentangan dengan syarak. Ini sudah memadai untuk pembaca dan menjadi panduan ke jalan yang benar. Baik, setakat tu intro kepada yang kata tawassul tadi. Baik, sekarang ni saya nak tambah. Ini tambahan daripada saya kepada apa yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Sebab dalam kitab dia ni, tengah-tengah tu memang ada tajuk-tajuk bab yang telah ditulis secara khusus tentang tajuk-tajuk itu. Cuma sebagai pengenalan kepada kita semua, sebab tadi dia sebut tentang masalah tawassul yang mana yang syar'i, tawassul yang mana yang bertentangan dengan syarak, yang boleh jadi syirik, tawassul macam mana yang dihukum sebagai bid'ah dan seumpamanya. Baik, bila kita kata tawassul, kenapa kita bertawassul? Kan? Kenapa kita bertawassul? Sebabnya ialah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara kaedah untuk bertakarrub dengan Allah. Dengan cara kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadat kepada Dia dan ikut petunjuk nabinya. Contoh tawassul yang paling mudah, yang paling basic, tuan-tuan sekalian, contohnya dalam kita berdoa. Kan? Kita berdoa, kita start dengan puji Allah. Kan? Kita start dengan puji Allah. Kita bertabarruk dengan cara kita memuji Allah Ta'ala. Kita ambil berkat daripada kita Alhamdulillah tu. Yang kedua, kita ada tawassul menggunakan perantaraan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita berselawat kepada baginda. Kan? Kita sebut selawat ni tuan-tuan, hak ni tak ada siapa-siapa di kalangan ulama' yang petikai. Jadi kenapa yang kita nak ambil tawassul yang kontroversi, yang sensitif, yang dipertikaikan oleh para ulama', sedangkan ada cara-cara yang telah diiktiraf sekian lama. Ini antara isu-isu yang menjadi persoalan. Isu ni timbul kerana ada di kalangan orang Islam yang salah dalam memahami istilah tawassul. Punca dia kerana dia salah faham istilah tawassul. Yang mana mereka bertawassul dengan orang-orang soleh dan bertawassul dengan para wali yang sudah meninggal dunia. Hak ni salah. Hak ni salah. Baik. Kalau kita tengok, tuan-tuan sekalian, kenapa ada golongan yang mendakwa mereka aliran kesufian tertentu ataupun tarikat yang tertentu, mereka kata boleh bertawassul dengan orang mati. Puncanya kerana adanya hadis-hadis maudhu' yang digunakan oleh mereka. Sebab tu kita sekian lama tuan-tuan, kita bersama-sama dengan para ulama' yang muktabar, kita berusaha untuk bagi penerangan kepada masyarakat. Bahayanya kalau kita baca hadis tanpa kita cek hadis tu apa dia, kategori mana. Ini benda yang sekian lama yang diperjuangkan oleh para ulama', yang mana kita semua malam ni kita bersama-sama dengan para ulama' Islam, kita nak bagi terang kepada masyarakat, tak boleh kita hanya berdalilkan kepada hadis tapi tak tahu hadis tu kategori mana. Sama sebagaimana orang yang berdalilkan kepada sanad emas. Ni tuan-tuan tengok belakang kan? Tuan-tuan tahulah tu. Kan? Sanad emas.
Tapi dia kata sanad emas, dia tengok sanad tu putus. Ni pening. Patutnya bila sanad emas tu dialah yang paling komplit, dialah yang paling sempurna, dialah yang berkualiti, yang selamat daripada kritikan dan sebagainya. Bila sebut zahabiyah kan, sanad emas. Tapi bila sebut sanad emas, rupa-rupanya bila dikaji, ada masalah kan, ada masalah. Tokoh ni dia tak jumpa dengan tokoh ni dan sebagainya. Ini antara benda yang kita cuba bagi kesedaran kepada masyarakat supaya bila kita apa saja yang kita buat dalam dunia ni tuan-tuan kena ada critical thinking. Kan? Pemikiran kita tu kena kritis. Jangan mudah kena tipu. Kan? Tuan-tuan kereta rosak, tuan-tuan bawa pergi dekat Pomen, kalau tuan-tuan buat lurus bendul, Pomen tu kata rosak tu semua angguk. Kan yang tu memang kena sembelih. Macam itulah kita dengan agama pun. Agama lebih-lebih lagi. Bila ada orang bagi tahu kepada kita satu-satu benda, kita kena belajar kan untuk buat rujukan kan, untuk dapat second opinion, untuk kita cek dan sebagainya. Itu yang penting. Baik, contoh kenapa timbul cerita tawassul dengan orang yang mati. Puncanya yang ditunjukkan oleh para ulama, antara benda yang paling common ialah kerana aliran kesufian tertentu ni dia berpegang kepada hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu. Contoh hadis yang pertama kan. Hadis yang pertama, dan hadis ni hadis palsu. Disebut oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala. Tapi setengah orang dia sensitif nama Imam Ibn Taymiyah. Tak apa. Kita sensitif dengan Imam Ibn Taymiyah, tapi engkau cek ni betul tak apa yang Imam Ibn Taymiyah kata. Dah kita tak suka dekat Imam Ibn Taymiyah, tak apa, sebab ulama ni ramai dalam dunia Islam ni. Kita tak tahu jumlah ada ribu ke, puluh ribu ke ulama Islam. Kita tak selesa dengan satu ulama, kita boleh pilih berapa ribu lagi ulama yang muktabar. Tapi sekurang-kurangnya bila ada ulama, walaupun kita tak suka kepada dia, bila dia kata benda ni palsu, cek betul tak apa yang dia kata, palsu ataupun tidak. Ini cara yang betul, tuan-tuan sekalian. Baik, antaranya yang di pointed out oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Ini disebut dalam kitab Al-Bahjah As-Sunniyah oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jani. Dia kata apa? Hadis yang pertama ni, yang kata maudhu' ni, hadis palsu. Iza tahayyartum fil umur fasta'inu min ahli al-qubur. Faham kan? Kita orang Melayu ni kalau ahli kubur tu faham lah. Tak faham bahasa Arab pun. Dengan ahli kubur, tahu dah ahli kubur. Hak lain tu tak tahu lagi. Kan? Tapi tak apalah, at least kita dah familiar dengan istilah-istilah, beberapa istilah dalam bahasa Arab. Dia kata apa? Jikalau kamu bingung dalam beberapa perkara, kan, fil umur, dalam beberapa urusan, ada beberapa benda yang kamu keliru, kamu bingung, fasta'inu min ahli kubur, minta tolonglah dengan ahli kubur. Minta tolong dengan ahli kubur. Dan ini disebut dalam kitab Al-Bahjah fil Bahjah Sunniyah, dan kitab Bahjah Sunniyah oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jani. Jadi hadis ni tuan-tuan, Imam Ibn Taymiyah dia antara orang yang memerangi fahaman-fahaman macam ni. Dan bila dia cek, dia kata hadis ni hadis maudhu', hadis palsu, dia kata. Dan dia kata kepalsuan hadis ni dengan ittifaq, dengan kesepakatan para ulama, dan tidak ada seorang pun ulama hadis yang meriwayatkan hadis ni. Dia kata seorang pun tak ada. Tapi aliran kesufian ni bila dia terlalu dia terlalu sonok sangat minta tolong dengan ahli kubur ni, dia boleh bawa hadis ni dan dia kata ini hadis, sedangkan hadis tu hadis palsu. Tuan-tuan sekalian. Jadi kita harap masyarakat kita ni kalau tak suka sekalipun dengan Imam Ibn Taymiyah, boleh rujuk dengan ulama lain kan, rujukan lain. Syarat dia rujukan itu muktabar. Kan, muktabar. Baik, Syekh Abdullah bin Dujail As-Sahli bila dia mengulas kata-kata Imam Ibn Taymiyah ini, dia kata apa? Dan dia kata bahawa ini adalah hadis palsu sebagaimana disebut oleh Imam Ibn Taymiyah dan disebut oleh Al-Ajluni dalam Kashful Khafa, dan dia sandarkan kepada Ibn Kamal Bashar, dan Imam Ibn Qayyim juga sebut
komen tentang hadis ini. Jadi ini antara perkara yang kita kena hati-hati, tuan-tuan sekalian. Baik, kemudian hadis yang disebut sebagai hadis Umar radhiyallahu anhu, man zara qabri wajabat lahu syafa'ati, rawahu Tabrani wa ghairuhu min hadis Umar. Barang siapa yang menziarahi kuburku, dia wajib mendapat syafaatku. Jadi ini contoh hadis yang tidak sahih, dan ulama kata hadis ni hadis mungkar, kan, hadis mungkar. Jadi kita jangan sewenang-wenangnya kita sandarkan satu-satu perkataan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita tengok tuan-tuan sekalian, apa lagi yang disebut oleh para ulama tentang tawassul. Baik, tawassul ni dia kata kita bahagi kepada tawassul yang syar'i yang dibolehkan oleh syarak dengan tawassul yang kita sebut bid'i, kan. Baik, tawassul yang syar'i ni contohnya kita bertawassul dengan zat Allah Subhanahu wa taala, dengan nama-nama Asmaul Husna, sifat-sifat Allah taala, dan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ni sepakat. Jadi kenapa yang kita tahu ada benda yang ulama sepakat, kita nak pergi sibuk dengan benda yang ulama duk kelahi ni, yang ulama tak setuju, duk bergaduh ni? Pasal apa yang kita nak sibuk dengan benda ni? Yang ni yang kita rasa hairan. Tidak cukupkah kita dengan Al-Ismul A'zam, kan, nama-nama Allah yang Maha Agung, untuk kita gunakan dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadis-hadis menunjukkan bahawa bila kita guna Al-Ismul A'zam, kan, nama-nama Allah yang Maha Agung, Allah akan tunaikan doa kita. Jadi soalannya, kenapa dalam keadaan kita diajar untuk menggunakan nama-nama Allah, kita sibuk nak pergi bertawassul dengan orang yang dah mati? Ini pelik. Adakah sebab kita tak cukup dengan tawassul yang disepakati oleh para ulama, ataupun apa? Saya bagi contoh dekat tuan-tuan, dan contoh ni saya pernah sebut sebelum ini pun. Dulu masyarakat kita pernah kita kata bincang panjang lebar lah, atau berdebat tentang hukum harus ataupun tidak harusnya ESB, kan, ESB. Dulu kita pernah bincang panjang lebar, okay. Dan fatwa-fatwa lama pasal ESB kebanyakannya kata dia adalah non-syariah compliant, dia tidak patuh syariah. Itu fatwa-fatwa lama. Tapi fatwa-fatwa baru ni pula mengatakan bahawa diharuskan, kan, orang Islam untuk terlibat dan juga ambil keuntungan, ambil profit, ambil manfaat, faedah daripada ESB atas dasar maslahah dan sebagainya. Ini contoh yang saya nak cerita kepada tuan-tuan. Fatwa ni dia berubah pasal apa? Sebab ada keperluan, kan, masalah ekonomi orang Islam dan sebagainya. Sama juga dalam masalah tuan-tuan nak guna kulit babi sebagai contoh, kan. Fatwa ulama, kalau jumhur, kulit babi memang dikira sebagai najis dan tak boleh digunakan. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, mungkin tidak ada pilihan dan sebagainya, macam ubat dan lain-lain. Pasal apa ada fatwa-fatwa yang mengharuskan? Sebab ada sebab-sebab yang tertentu, kan. Sebab kita tak ada pilihan. Maka dengan sebab kita tidak ada pilihan, maka bolehlah ini sebagai pengecualian, sebab darurat dan sebagainya. Tapi yang ni tuan-tuan sekalian, bab tawassul ni, apa yang daruratnya? Apa yang keperluannya sampai perlu minta dengan orang mati dalam kubur tu? Cuba tuan-tuan bagi tahu. ASB, yes, ada keperluan. Masalah ekonomi kita lemah, kan. Orang lain lebih kuat daripada kita. Macam mana kita nak lawan orang kalau ekonomi kita lemah? Maka ada keperluan di kalangan mufti, di kalangan para ulama yang berijtihad ni untuk memikirkan cara menyelesaikan masalah ni. Sama juga dengan saya sebut kepada tuan-tuan sebelum ni, saya pernah buat kes orang yang rujuk selepas dia bercerai dengan bini dia dengan rujuk fi'liyah. Kan, rujuk ni mazhab Syafi'i, negara kita ni kebanyakan negeri dia pakai mazhab Syafi'i, nak rujuk mesti lafaz dengan mulut. Tak boleh cara mazhab Hanafi, rujuk fi'liyah.
Kan, pegang tak apalah, sayang, abang minta maaf, baik semula akan peluk. Yang tu mazhab Hanafi. Saya pernah buat kes dan mahkamah setuju dengan hujah saya bahawa dalam kes ni atas maslahah dan sebagainya, mahkamah ambil kira pandangan mazhab Hanafi. Maka walaupun dia tak pernah lafaz rujuk, tak sebut rujuk, tapi dengan perbuatan dia dengan isteri dia dan sebagainya, maka mahkamah iktiraf itu sebagai rujuk dengan ikut mazhab Hanafi. Pasal apa? Ada keperluan. Sebab dia orang dah ada anak dah. Kan? Dia orang tak laporkan kepada pejabat agama ataupun kepada mahkamah syariah. Jadi ada keperluan. Hak ni tuan-tuan, bertawassul ni, cuba tuan-tuan bagi tahu apa keperluan dia nak pergi minta tolong dengan orang mati tu. Yang ni yang kita kena tahu, tuan-tuan sekalian. Ataupun macam yang kita cerita dalam kuliah kita yang lalu. Macam ada orang Melayu kita duk pergi juga semayang dekat jirat. Pasal apa? Sebab nombor ekor. Kan? Macam yang saya cerita dulu kan, dalam kuliah yang lalu. Orang India, orang Cina pun dia boleh share. Boleh tumpang sekaki dalam beribadat. Pasal apa? Dia try dengan tokong dia, tak dapat, dia try tokong orang pula. Dapat. Kita orang Islam, kita tak dibenarkan buat macam sebab syirik. Tak boleh buat. Kalau dapat pun itu adalah istidraj. Kan? Jadi kita tak boleh. Maka sebab tu kita dah masalah ni tuan-tuan, para ulama ittifaq bahawa tawassul yang disepakati oleh para ulama ialah bertawassul dengan zat Allah yang maha suci, nama-nama Allah, al-ismul a'zam sebagai contoh, sifat-sifat Allah dan seumpamanya. Yang kedua, yang ulama juga semua setuju ialah bertawassul dengan amal soleh. Kan? Yang ni tuan-tuan, memang cantik dan elok. Kan? Yang ni sangat cantik dan elok. Contohnya macam Nabi Ibrahim AS bila dia bina Baitullah, kan, Baitullahil Haram bersama-sama dengan Nabi Ismail AS. Doa dia apa? Dalam surah Baqarah ayat 127 kan, dia kata, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebut amalan tu. Kan, kita sebut amalan. Jadi itu cara bertawassul dengan amal soleh. Macam sama dengan kes 3 orang yang terperangkap dalam gua. Macam tu juga. Kita ada hajat dan kita nak tunjuk kesungguhan kita minta dengan Allah Ta'ala, kita sebut apa dia amal soleh yang kita yakin hak itulah paling ikhlas yang kita buat, yang kita rasa paling besar kesannya dalam kehidupan kita. Jadi yang ni tuan-tuan sekalian, yang disepakati oleh para ulama. Pasal apa yang kita nak pergi bertawassul dengan orang yang dah mati? Apa keperluan dia? Jadi ini antara perkara yang kita perlu perhatikan. Baik, selain daripada itu, boleh juga bertawassul dengan doa orang lain. Orang masih hidup, kita minta dia doakan kita. Kan? Contohnya kawan kita, dia nak bermusafir. Orang musafir ni antara doa dia antara doa yang mustajab, kan? Doa yang mustajab. Jadi kita minta dia doakan kita. Ataupun kita sakit, kawan-kawan ziarah kita minta mereka doakan kita. Itu satu perkara yang disepakati oleh para ulama. Jadi kenapa banyak ruang sebenarnya untuk kita bertawassul, tiba-tiba kita sibuk nak bertawassul dengan perkara yang dilarang oleh para ulama. Jadi tawassul yang dilarang ialah tawassul yang kita sebut tadi, kan? Tawassul dengan orang mati dan seumpamanya. Baik. Kita sambung apa yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dalam buku ini, penulis membincangkan usul 20 Imam Hasan Al-Banna. Tetapi tidak mengikut susunan seperti susunan asal beliau. Memang dia ikut usul 20 Imam Hasan Al-Banna, tapi dia tak ikutlah 1, 2, 3 tu. Kan? Contohnya dia kata, dia tak bincanglah usul 11, usul yang ke-12, sebab dia tak termasuk dalam soal akidah. Jadi yang tu dia asing-asingkan, maka dia pilih-pilih. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia pilih apa dia yang akan dibincangkan dalam buku ini. Maka dia bagi contoh, usul ke-10, mengenali, mengesakan dan menyucikan Allah Subhanahu wa taala adalah akidah Islam yang paling suci. Kita meyakini semua ayat serta hadis sahih
yang menyebut tentang sifat Allah Subhanahu wa taala dan apa sahaja yang berkenaan dengannya. Kita meyakininya seperti mana yang disebut tanpa kita tafsirkan mengikut kehendak kita. Hak ni yang kita kata manhaj salaf. Kan? Kita terima seadanya tanpa kita memandai-mandai bagi pengertian. Kita nak bagi pengertian, kita nak hurai dan sebagainya, mesti ada dalil. Kan? Ini manhaj salaf. Pada masa yang sama, kita juga meyakini tanpa kita menolaknya. Apa sahaja kita terima dan kita tidak tolak. Kan? Kalau yadullah, yadullah. Kan? Jadi kita tidak tolak. Dan kita tidak melibatkan diri dengan perselisihan pendapat dalam kalangan para ulama. Kita tak berminat kan untuk terjebak dalam pertelingkahan pendapat para ulama. Kan? Ulama nak berbeza pendapat, silakan. Kan? Kita orang awam ni, kita tidak ada kemampuan untuk terlibat dengan perbezaan pendapat di antara para ulama. Kita sepatutnya meniru sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Allah Taala menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7. Apa dia? Warasikhuna fil ilm kan yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu agama, mereka berkata apa? Kami beriman kepadanya, semuanya itu datangnya daripada sisi Tuhan kami. Asal Allah Ta'ala je yang kata, kami terima semua. Kan? Kami beriman semuanya. Pasal apa? Sebab semua tu datang daripada Allah. Sebut tangan ke, kaki ke, macam mana kita tak tahu. Tapi apa yang ada dalam Quran, kita terima semua. Itu yang kata manhaj salaf. Kan? Sebab apa? Sebab Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata, itulah yang ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat. Yang itu yang kata manhaj salaf tu. Nabi dan para sahabat macam tu. Apa yang Quran kata macam tu. Kan? Tanpa kita sibuk untuk menghuraikan dalam keadaan kita tidak tahu. Baik. Usul yang ke-13. Ini bagus juga tuan-tuan. Mengasihi, menghormati dan memuji orang-orang saleh kerana amalan baik yang mereka lakukan menjadi amalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni tuan-tuan, kalau kita orang baik, dengan sendirinya kita ada perasaan kasih kan kepada orang baik. Dia maknanya kita ni bila kita tengok orang yang perangai dia sama dengan kita. Kan? Orang jahat dia tak akan kasih kepada orang yang soleh. Kan? Orang yang jahat dia akan fitnah orang yang baik. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha difitnah. Kita tengok zaman Nabi, zaman para sahabat dan sebagainya, peperangan yang berlaku dan lain-lain. Antaranya ialah kerana hasad dengki di kalangan para munafik. Orang munafik terhadap kejayaan orang-orang Islam. Jadi bila kita orang soleh, kita orang yang beriman, kita jumpa orang beriman yang lain, orang soleh yang lain, kita tak ada hasad dengki, kita saling mengasihi antara satu sama lain. Berbeza pendapat tu benda biasa. Kan? Berbeza pendapat benda biasa. Kita nak cari, kita nak satukan orang tanpa ada perbezaan pendapat, itu mustahil. Itu mustahil. Kuliah kita yang lalu, saya dah sebut kepada tuan-tuan, hatta anak kita sendiri pun, kita tak boleh nak satukan mereka supaya sependapat semua benda. Tak boleh. Kan? Siapa sini suka tengok wayang? Ada tak? Ni hak baru apa? Mak Kilau. Saya kata apalah istimewa Mak Kilau ni, saya pun tak tahu. Tapi bila orang cerita, rasa nak pergi tengok lah pula. Kan? Tapi nak ceritanya tuan-tuan, pergi pawagam ni, kalau anak kita, adakah semua suka? Ada yang tak suka, ada yang suka. Lepas tu kalau semua suka pun, ada yang suka cerita ni, ada yang suka cerita ni. Jadi tak sama. Anak kita yang lahir daripada perut yang sama, binti sama pun tuan-tuan, berbeza pendapat. Benda yang simple macam tu pun berbeza pendapat. Cuba bayang kalau dalam bab akidah, dalam bab agama, kan? Dalam bab macam mana nak memahami nas dan seumpamanya, maka adalah perkara yang boleh jadi sama, boleh setuju, dan ada benda juga yang tak boleh nak setuju. Jadi kita nak kena faham, kita kata
tabiat semula jadi manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada tulis sikit lah dalam Facebook, kan, macam kita sekolah dululah tuan-tuan, kan. Sekolah dulu tuan-tuan, ada kelas A, ada kelas hujung, kan. Kelas A ni tuan-tuan, cikgu mengajar sikit, dia tahu dah. Kadang-kadang dia cikgu silap pun dia boleh tunjuk pula. Kan, macam saya pernah cerita kawan saya at maths, kan, matematik tambahan. Cikgu buat tak jadi. Buat tak jadi. Minta tolong siapa boleh. Kawan saya ada 2 orang dalam kelas tu yang memang terror matematik tambahan. Dia lah senang, dia pergi selamba dekat whiteboard tu, dia tulis, dapat jawapan. Pasal apa? Tu kelas pandai, kan. Kadang-kadang dia pula boleh tunjuk dekat cikgu apa yang cikgu tak dapat cari jawapan. Kalau kelas hujung ni tuan-tuan, ke sini ada tak orang kelas hujung? Ni kata ustaz ni perli aku, kanan aku ke? Tak lah, kita cerita benda realiti lah, kan. Siapa yang ada pengalaman duduk kelas hujung dia tahu, kan. Kelas hujung ni banyak masalah. Satunya lambat pick up, betul tak? Lambat pick up. Ulanglah cikgu ni, berbuih mulut. Ulang. Ada yang faham, tapi ramainya tak faham, kan. Tu tak cerita lagi duk kacau sama-sama dia. Kan, duk kacau. Duk atas riba pun ada. Allah tu. Kita duk mengajar kat depan, dia duk atas riba kat belakang ni. Kita nak kata apa? Kan, tak cerita yang penting kelas dan sebagainya. Jadi masyarakat kita pun macam tu. Tahap kecerdasan tu berbeza. Kan, tahap kemampuan untuk digest ilmu tu, nak hadam ilmu tu berbeza. Jadi kita kena faham keadaan seperti ini. Kadang-kadang bukan sebab mereka ni jahat, tak. Tapi sebab daya kemampuan nak faham satu-satu isu tu bermasalah. Sebab tahap kepandaian, IQ, kecerdasan tu berbeza antara satu sama lain. Tapi yang penting, yang disebut dalam usul ke-13 ini, kita kena ada sifat kasih, hormat dan memuji orang-orang saleh. Walaupun kita saleh, orang tu saleh, tapi orang saleh tetap ada dosa, kan? Tetap ada silap. Tidak ada yang maksum, walaupun kita saleh. Yang maksum hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan, itu pun ada khilaf di kalangan para ulama tentang apa maksud nabi-nabi ni dia maksum. Tak apalah, yang tu mungkin pada waktu lain. Jadi lalu disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini, alladzina amanu, dia petik surah Yunus ayat 63, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang kata wali Allah tu Ta'ala tu siapa dia? Orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa. Itu adalah orang-orang yang itu yang disebut sebagai wali Allah. Jadi wali Allah ni 2. Kalau ikut ayat Quran ni, surah Yunus ayat 63. Siapa dia wali Allah? Nombor 1, alladzina amanu, kan, orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, mereka ni bertakwa kepada Allah. Siapa yang kata ni? Allah. Allah yang kata. Bila wali Allah, dia beriman dan dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tak ada nas yang mengatakan bahawa wali Allah ni dia ada ilmu kebal. Tak ada. Hak ilmu kebal ni bohong lah, kan. Bila orang nak katak dia, anak murid dia sampai apa orang kata, tertendang, terjatuh keluar. Ini kan? Terpelanting. Lepas tu bila pengacara tu try tumbuk yang Tok Guru tu, dapat pula tumbuk. Kan? Dia tipu je, tuan-tuan, dia tipu je. Dan sebab tu kita tengok apa yang berlaku pada Nabi sendiri, kepada para sahabat pun kita tengok macam mana Nabi dan para sahabat pun tak ada ilmu kebal. Kan? Tak ada ilmu kebal, dengan lukanya, dengan yang syahid dan sebagainya. Dan bila kita belajar tentang perang Badar, perang Uhud, Hunain, apa semua perang yang kita belajar, kita tak jumpa pun cerita macam mana musuh Islam terpelanting. Tak ada. Kan? Kalau terpelanting, padahal malaikat tolong, tuan-tuan. Kan? Perang Badar, cuba tuan-tuan ingat. Perang Badar, malaikat turun, 1000 malaikat turun untuk memerangi puak-puak kafir musyrik, kan, yang jadi tentera-tentera yang lawan dengan Nabi. Tapi kita tengok tak ada pula cerita habis semua geng-geng Quraisy apa terpelanting. Tak ada. Tapi cerita terpelanting ni hanya seronok sajalah. Kan? Bolehlah nak seronok. Sebab tu kita kata wali Allah bukannya boleh membuatkan orang terpelanting. Tak. Wali Allah bukanlah yang boleh berjalan atas air, kan. Wali Allah bukanlah boleh
buat benda-benda yang luar biasa. Yang kata wali Allah ni ialah orang beriman dan bertakwa. Yang luar biasa tu kita panggil karamah, dan karamah itu terpulang kepada Allah. Allah Ta'ala boleh bagi, Allah Ta'ala boleh tak bagi. Bukan syarat wali Allah dia mesti seorang yang ada karamah. Tak semestinya. Tak semestinya wali Allah dia ni ada benda-benda yang luar biasa. Tapi golongan sufi yang melampau ni tuan-tuan sekalian, dalam kuliah saya sebelum ni pun saya ada cerita, yang melampau ni tuan-tuan sampai tahap dia kata ada satu jenis wali yang mana dipilih oleh Allah di kalangan orang-orang gila. Di kalangan orang gila. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, ada kan dalam YouTube. Lelaki tu dengan tak pakai bajunya, kita tengok memang bentuk orang gila sungguh. Dengan isap rokok je tuan-tuan sekalian, dengan isap rokok, hak itulah duk puja. Kan, duduk pakat, duk muliakan dia dan sebagainya. Pasal apa? Sebab ini aliran kesufian yang sesat. Kita orang Islam, kita tak terima benda macam tu. Sebab wali Allah ni tuan-tuan, dia mukallaf, dia berakal. Kan, dia seorang yang ditaklifkan dengan bebanan tanggungjawab. Maka antara syarat mukallaf, dia ada berakal. Kalau orang gila, yang tu bukan wali Allah. Ini fahaman ahli sunnah wal jamaah. Tadi pun dalam khutbah saya tuan-tuan, saya sebut tentang kesalahan-kesalahan yang lazim berlaku ketika ibadat korban. Kan? Antaranya ialah, sebab kita sebut pasal wali Allah yang gila ni kan, dah lah gila, isap okok pula tu. Jadi saya teringat khutbah tadi. Dalam khutbah tadi saya sebut salah satunya tuan-tuan sekalian, orang yang nak sembelih korban ni, dia duk isap rokok. Kan? Dia isap rokok dekat dengan binatang-binatang semua ni. Sedangkan tuan-tuan sekalian, dengan binatang korban ni kita disuruh untuk memperelokkan. Kan? Memperelokkan. Termasuklah kita memperelokkan penyembelihan. Rokok ni tuan-tuan sekalian, dia mengganggu manusia. Saya minta maaf lah siapa yang isap rokok. Saya tak tahu siapa isap rokok ni. Memang saya tak tahu siapa isap rokok. Tapi nak bagi contoh dekat tuan-tuan. Rokok ni, dia punya kesan buruk dia, sampai ke tahap tuan-tuan sekalian, doktor dia boleh tahu. Dentist, dia boleh tahu. Bila dia cek gigi anak kita, dia boleh tahu yang budak ni passive smoker. Sebab apa passive smoker? Sebab dia tak isap rokok, tapi dia terdedah kepada asap rokok ayah dia. Asap rokok ayah dia, dia tak isap rokok, tapi kenapa ada kesan kepada dia? Melalui pemeriksaan gigi, doktor boleh tahu itu adalah passive smoker. Cuba tuan-tuan bayang, tak isap rokok, tapi dengan sebab exposure, kan, pendedahan kepada asap rokok tadi, dia punya bahaya tu sampai ke tahap itu. Sebab tu tuan-tuan, kita bila kita terlibat dengan ibadat korban apa semua, dengan binatang pun kita disuruh buat bagi elok. Kan? Ustaz mana tahu binatang tak suka rokok. Kan? Apa sahaja benda yang boleh membahayakan, kita jangan dedahkan binatang itu kepada perkara-perkara yang tidak sesuai. Itu belum cerita yang booking ekor lembu lagi. Kan? Dia pegang siasat ekor lembu, tak bagi ke orang. Padahal korban ni patut kita sacrifice, kita korbankan, bagilah ke orang benda hak sedap ke, benda hak elok. Tapi tak. Dalam ibadat korban tu nampak sifat ananiyah, kan, individualistik, keakuan. Aku nak yang ni, aku tak mau bagi ke orang, dia pegang je ekor tu. Tak mau lepas. Tu saya tengok sendiri dengan mata saya tuan-tuan. Saya tengok sendiri. Dan saya tanya beberapa tempat, dia orang kata sama aja perangai tu. Perangai booking ekor lembu. Tak kira lah ekor ke, bahagian mana ke. Itu contoh. Lidah. Tak kira lah kan, lidah ke apa ke. Dia punya tu kan. Jadi kita kena sedarlah bahawa kita melakukan ibadat korban. Baik, kita habiskan sikit lagi tuan-tuan. Jadi apa yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni, dia kata karamah berlaku kepada para wali dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak. Bukan kata kita tolak karamah. Ahlussunnah wal Jamaah ni tuan-tuan, dia tengah-tengah. Kan? Dia tengah-tengah. Antara melampau dalam bab karamah dengan menolak karamah secara mutlak. Tak. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita terima ada karamah yang berlaku kepada Maryam, kan, yang berlaku kepada Sarah,
Kan, berlaku kepada orang-orang saleh yang berdasarkan dalil Al-Quran, hadis dan sebagainya, huraian oleh para ulama yang muktabar, kita terima karamah. Tapi yang kita tak terima ialah karamah yang tidak ada nas, tidak ada dalil, cerita karut dan khurafat. Yang tu kita tak terima. Kan, kalau pedang sampai 200 kilogram, oh, peliklah kita kan. Macam mana tu? Yang syoknya saya duk tengok juga dia apa ni, hamba Allah ni dia bagi alasan. Takkan buku ni silap, dia kata. Dia kata takkan buku ni silap. Pasal apa? Sebab ada masa dia tulis gram, ada masa dia tulis kilogram. Saya kata macam mana dia punya berfikir ni? Macam mana cara dia berfikir? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa dengan kitab ni banyak masalah. Dari segi printing dan sebagainya. Kita tak boleh asalkan ada dalam kitab, terus kita pakai dan kita buat modal untuk ceramah. Tak boleh. Dia senang je tuan-tuan. Dia punya rule of thumb dia, kalau tuan-tuan jumpa je benda pelik, stop dulu. Jangan duk gelojoh nak cerita. Nampak pelik je, stop dulu, check. Mudah je, bukan susah pun. Tuan-tuan bayang 200 kilogram. Orang tu besar mana? Berat kita pun, berat tuan-tuan paling berat berapa sini? 100 kilo paling berat kita kan. Ada pun 80, 90. Ni nak angkat pedang 200 kilogram. Tu ada satu lagi pedang tu 800 ke 900 kilogram tu. Dekat 1 tan. Dekat 1 tan tu nak sama dengan kereta Wira kawan kita. Okay. 1000 kilogram, dekat 1000 kilogram. Janganlah. Bukan kata kita tidak percaya kepada karamah, tapi kena check lah. Nanti kan silap titik pula kan. Dia sebab apa tuan-tuan? Kita tak mau nanti kita duk berhujah mempertahankan cerita kita, tiba-tiba last sekali bila check, tersilap. Macam cerita 15 kilometer. Puas kawan-kawan duduk pertahan pasal 15 km apa ni, dengan izin Allah, apa yang peliknya Allah Ta'ala boleh buat apa saja. Last kawan tu kata dia tersilap. Habis. Kan? Yang kita duduk pertahan dia bermati-matian. Sebab tu saya, tuan-tuan sekalian, kalau kawan kita buat silap, nombor 1 kita diam dulu, cek dulu. Kita jangan laju sangat untuk kita pertahan. Saya sendiri tuan-tuan, dalam kuliah saya pernah tersilap. Dan kita minta tim media kita padam kan. Dan penceramah kita yang lain, asatizah kita yang lain pun sama. Tuan-tuan cek. Semua asatizah kita sama. Kan? Ada je mana yang silap, minta delete, padam. Kita ambil sifat tanggungjawab. Bukan saja asatizah tu sendiri ada kesedaran, tim media pun ada kesedaran. Kita ambil tanggungjawab. Pasal apa? Kita nak buang ego kita. Yang paling utama kita jaga kemurnian agama. Kan? Ini sikap yang bertanggungjawab dalam kita menyampaikan ilmu agama. Ilmu agama ni tuan-tuan, dia berkaitan dengan Allah dan Rasul. Jadi kita tak boleh memandai-mandai. Dan kita tak boleh nak mempertahankan ego kita, tak boleh. Jadi kita kena turun, rendahkan ego kita. Kalau kita silap, kita silap. Kan? Kawan kita sendiri pun silap lah. Kenapa kita nak pertahan? Itu yang penting. Dan tidak ada seorang pun ustaz dalam negara kita ataupun luar negara yang tak pernah salah. Semua pernah salah. Saya ada seorang kawan, saya pernah cerita rasa dalam kuliah. Dia lulusan UIA juga macam saya. Saya tanya dia sebab apa dia tak mau kuliah. Ni zaman dululah yang time dia tak mau kuliah. Saya tanya dia sebab apa yang tak mau kuliah. Dia kata dia takut salah, dia kata. Dia takut salah. Sebab tu dia tak mau kuliah. Dia tak mau menyampaikan ceramah kuliah pasal dia takut salah. Saya pun challenge dia. Saya kata, tunjuk dekat saya siapa dia penceramah dalam Malaysia ni, tak payah pergi luar negara lagi. Dalam Malaysia ni, penceramah dalam Malaysia yang kuliah dia, ceramah dia tak pernah salah. Tunjuk. Dia diam, dia kata betul juga. Kan? Makna semua orang ada salah. Jadi beza dia sikap kita dalam berinteraksi dengan kesalahan yang kita buat. Kita kena ada tanggungjawab, tuan-tuan. Kena ada tanggungjawab. Kena bertanggungjawab dengan kesalahan kita. Kita jangan cuba untuk mempertahankan benang basah. Kalau dia benang basah, dia tetap benang basah. Kan? Dia tetap silap. Baik, akhir sekali tuan-tuan, usul yang ke-14. Menziarahi kubur adalah sunnah.
dan disyariatkan dengan cara yang dinyatakan oleh sunnah. Walau bagaimanapun, meminta bantuan ahli kubur, walau siapa pun mereka, menyeru nama mereka, meminta sesuatu hajat daripada mereka, sama ada dari dekat ataupun jauh, ataupun bernazar untuk mereka, adalah dosa besar. Siapa yang kata ni tuan-tuan? Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia petik usul yang ke-14 daripada Imam Hasan Al-Banna. Kalau tuan-tuan kenal Imam Hasan Al-Banna ni, dia adalah dia tarikat Syazliyah. Maknanya dia orang tarikat. Tapi dia orang tarikat, tapi dia tahu berpegang kepada ilmu yang benar. Sebab tu kita kata, tarikat, make sure bila kita ikut tarikat mana sekalipun, kita berpegang kepada Quran dan Sunnah. Kita bukan memusuhi tarikat, tak. Kita tidak memusuhi mana-mana tarikat. Yang kita musuhi ialah kesesatan. Kita memusuhi kepalsuan, kebatilan yang dikaitkan dengan agama. Kononnya ini adalah agama. Yang tu yang kita musuhi. Kita tidak memusuhi saudara seagama, tak. Kan? Jadi ini bukti yang menunjukkan bahawa orang yang terlibat dengan tarikat seperti Imam Hasan Al-Banna pun, dia kata apa? Dia kata minta bantuan ahli kubur walau siapa pun mereka, tak boleh. Tak kira siapa. Menyeru nama mereka, syekh itu, syekh ini, Hasan ke, Husin ke apa ke, Syekh Abdul Qadir Jilani ke apa ke, tak boleh. Kan? Meminta sesuatu hajat daripada mereka, sama ada dari dekat ataupun jauh. Pergi kubur dia, makam dia, duduk kat sisi makam dia pun tak boleh. Kita duduk kat rumah jauh daripada kubur dia pun tak boleh. Ini orang yang terlibat dengan tarikat, tapi dia tahu nak beza antara yang hak dengan yang batil, ataupun bernazar untuk mereka. Semua ni adalah dosa besar. Selain itu, membina binaan di atas kubur. Cuba tuan-tuan tengok. Membina binaan atas kubur. Menyelimutkan kubur. Kita dengan kain kuning, kain hijau, kain hitam, semua ada. Kan? Bersumpah dengan nama selain daripada nama Allah Subhanahu wa taala, ataupun apa sahaja perkara bid'ah yang berkenaan dengannya juga menjadi dosa besar yang perlu diperangi. Tengok tuan-tuan, usul yang ke-14, Imam Hasan Al-Banna kata benda yang wajib diperangi. Wajib diperangi. Dia tak pandang benda yang kecil, bina-binaan atas kubur. Sebab tu kita berpada dengan tanda yang basic je kubur ni. Kan, tak perlulah kita nak bubuh dengan mamanya, dengan gulinya apa semua. Kan, saya pernah pergi tengok satu kubur tu, guli dia bubuh. Cantik-cantik guli tu. Budak datang dia ambil, dia boleh poket. Kan? Tu tak cerita hak batu putih, hak cantik-cantik apa semua tu kan. Jenis apa ni, peminat palsu semua ada ambil, boleh poket lah apa semua. Ya. Batu sungai kan. Kalau setakat tanda letak atas kepala sebagai tanda ni arwah hayah, okeylah sebagai tanda. Tapi sampai buat binaan sebegitu, maka itu adalah ditentang oleh Imam Hasan Al-Banna sendiri. Dan disebut ni tuan-tuan, menyelimutkan kubur. Kita selimut macam-macam lah. Di kubur keramat kat Penang pun ada kan. Kain dengan warna tertentu. Pasang lampu. Lilin. Dengan apa ni, pasang bunyi baca Quran sekarang ni kan. Macam-macam kita tengok dalam YouTube. Orang tunjuk. Menyentuh dan mengucup kubur pun. Kan? Menyentuh dan mengucup kubur. Itu semua termasuk benda yang dilarang. Dan dia kata kita takkan bertolak ansur dengan semua amalan itu supaya perkara lebih buruk tidak timbul. Untuk mengelakkan benda yang lebih buruk. Akhir sekali usul yang ke-15. Ni semua ringkasan. Pendetilan nanti masuk dalam bab-bab yang telah dikhaskan. Akhir sekali doa yang dikaitkan dengan tawassul kepada Allah menggunakan perantaraan makhluknya adalah perkara yang melibatkan perselisihan pendapat. Ia bersifat cabang kan. Kita bertawassul, minta doa kepada Allah, tapi wasilah tu perantaraan itu dengan makhluk. Yang ni ada khilaf di kalangan para ulama. Yang ni kita akan bincang nanti bila masuk tajuk tersebut. Masalah itu lebih kepada masalah dalam kaedah berdoa
dan bukan dalam masalah akidah. Jadi kita akan tengok kenapa dibezakan. Itu bukan masalah akidah, cuma masalah dalam kaedah berdoa. Maka diakhiri dengan pendahuluan dengan doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhan kami, tunjukkan kepada kami hakikat kebenaran kan, dan permudahkan kami mengikutinya, tunjukkan kami hakikat kebatilan dan permudahkan kami untuk menjauhinya, terimalah doa kami. Jadi kita dah habis apa yang disebut oleh Imam Hasan Al-Banna sebagaimana yang dihuraikan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Nanti kuliah kita akan datang, kita akan mula masuk kepada pengenalan kepada kitab isu akidah antara salaf, manhaj salaf dan khalaf, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.